Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua. Seperti yang kita tahu sebelum ini, parti anak Mahathir, yaitu Mukris Mahathir, di mana Mahathir pun telah keluar daripada Parti Pejuang. Dan akhirnya Pejuang mengambil keputusan untuk menjadi anggota komponen di dalam Perikatan Nasional. Telah mengantar surat kepada Muhyiddin Yassin, kepada Timbalan Pengurus CPN Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan juga kepada Parti Gerakan. Jadi pada akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan semua, mungkin ini adalah keputusan Pejuang untuk talian hayat mereka, untuk menyelamatkan kapal mereka, dan mungkin untuk talian hayat untuk Parti Pejuang di masa-masa akan datang, perjuangan-perjuangan parti itu untuk masa akan datang. Mereka memilih Perikatan Nasional. Pada akhirnya, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah membuat keputusan untuk menolak Pejuang masuk dalam Perikatan Nasional. Jadi timbul pertanyaan, kalau Pejuang sudah ditolak, di manakah Pejuang akan pergi? Adakah Pejuang akan mahu tiba-tiba menyertai Pakatan Harapan, menyertai Kerajaan Perpaduan hari ini? Walaupun mereka sudah memang diketahui ramai, satu Malaysia sudah tahu Pejuang memang sudah ditolak oleh Perikatan Nasional. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh Mukris Mahathir? Jadi bagi saya ini satu lagi kejutan besar kepada keluarga Tun Mahathir, disebabkan Parti Pejuang yang telah ditinggalkannya itu akhirnya dipimpin, diterajui oleh Mukris Mahathir. Dan kita tahu Mahathir sendiri telah kalah, mereka telah kalah sejumlah 125 kerusi semasa PRU15. Hari ini pula saudara-saudara, apa yang berlaku? Setelah Pejuang ditolak, Pejuang terkilan, hasrat tidak disambut oleh Perikatan Nasional. Dalam satu artikel dari Sinar Harian, Parti Pejuang Tanah Air terkilan apabila hasrat mereka untuk tidak memecahkan undi orang Melayu tidak disambut oleh pemimpin Perikatan Nasional. Setiausaha Agung Pejuang Datuk Amiruddin Hamzah berkata, pihaknya dimaklumkan permohonan parti itu akan menyertai Perikatan Nasional ditolak. Amat mendukacitakan apabila iltizam dan matlamat kami tidak disambut oleh pemimpin Perikatan Nasional. Pejuang akan sentiasa kekal dalam arena politik negara walaupun permohonan itu ditolak. Persoalannya bagaimana Pejuang untuk kekal dalam arena politik tanah air kita di Malaysia setelah mereka ditolak oleh PN. Adakah mereka akan berusaha untuk bergerak sendiri tanpa bernaung di mana-mana gabungan? Jadi mungkin ada juga pilihan yang lain, option yang disediakan, yaitu menyertai Pakatan Harapan. Namun persoalan seterusnya pula yang timbul, adakah PH akan menerima Pejuang setelah mereka tahu Pejuang mempunyai niat yang awal untuk menyertai Perikatan Nasional? Menurut artikel ini, kami akan bersiap sedia dengan menggerakkan jentera di kawasan-kawasan tertentu untuk menghadapi PRN. Media pada Selasa melaporkan permohonan Pejuang untuk menyertai PN ditolak. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin. Tambah Amiruddin lagi, Pejuang akan tetap mempertahankan prinsip kedaulatan undang-undang atau rule of law selain membawa amanat perjuangan demi agama bangsa dan tanah air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut Anda, menurut pendapat Anda, komen Anda, di manakah Pejuang harus pergi? Adakah mereka masih boleh meneruskan status mereka di dalam arena politik tanah air kita yang semakin hangat hari ini tanpa bernaung di mana-mana gabungan? Kalau tiba-tiba Mukris mahu menyertai PH,
membawa pejuang menyertai PH, apa pula kata Mahathir? Itu mungkin boleh dijadikan satu spekulasi. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, satu kejutan daripada Khairy Jamaluddin hari ini. Setelah beberapa waktu kita mendengar KJ, tiada lagi kita boleh cakap tiada lagi berita berkenaan dengan Khairy. Hari ini tiba-tiba dengan satu kejutan, tampil dengan satu pendedahan yang mengejutkan, Datuk Ahmad Zaid Hamidi dan juga Najib, yaitu bosku yang kini berada di penjara. Dan bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh UMNO. Kenapa saya kata begini? Sebab di dalam kenyataan ini, Khairy Jamaluddin yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan membuat kenyataan bahwa penyokong-penyokong ataupun beberapa pemimpin di dalam UMNO hari ini setia bersama UMNO hanya disebabkan mereka adalah penyokong tegar Najib ataupun penyokong tegar bosku. Jadi dalam satu kenyataan dari Sinar Harian, KJ membuat kejutan kepada Presiden UMNO. Dalam satu kenyataan, Zahid memang kuat, tapi jangan pandang rendah pengaruh bosku. Itu adalah kenyataan daripada KJ. Oke, sebelum saya meneruskan isu yang hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Dalam satu kenyataan ini, cerita bosku yaitu merujuk kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam gelanggang politik masih belum berakhir, kata Khairy Jamaluddin Abu Bakar. Menurut bekas Menteri dan Ketua Pemuda UMNO itu, pengaruh Najib yang juga pernah memimpin Parti Politik Melayu itu sebetulnya masih kuat dan berupaya untuk menentukan masa depan UMNO. Maksudnya pengaruh Najib ini menurut KJ berupaya untuk menentukan masa depan Zahid, masa depan Muhammad Hasan, masa depan Ahmad Maslan dan seluruh kepimpinan tertinggi UMNO. Beliau berkata, perkara ini diterjemahkan dalam pemilihan UMNO yang berlangsung baru-baru ini apabila ramai muka baharu yang menganggotai Majlis Tertinggi ataupun MT, parti terdiri daripada penyokong tegar Najib. Dalam masa yang sama, bekas ahli parlimen Rembau itu menegaskan, sekalipun Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO, namun umum jangan sekali memandang remeh kekuatan dan pengaruh Najib. Datuk Ahmad Zahid memang kuat, tetapi kalau kita tengok dengan teliti dan kepada sebagai contoh barisan baru dalam MT, saya nampak ramai mereka sebenarnya adalah penyokong tegar bosku Datuk Seri Najib Razak. Jadi saudara-saudara, tidakkah kenyataan daripada KJ ini akan mengejutkan Ahmad Zaid Hamidi? Jangan pandang ringan suara daripada belakang, suara di sebalik penjara. Suara yang ada dalam penjara sekarang ini dan pengaruh suara itu menentukan masa depan UMNO. Saya rasa cerita bosku ini belum habis lagi, kata KJ. Khairy berkata demikian dalam podcast Keluar Sekejap yang dikendalikan beliau bersama Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Sedutan rakaman podcast itu dikongsi beliau di akaun Twitter pribadinya. Dalam perkembangan yang sama, Khairy berkata, cerita mengenai bosku belum tamat. Bahkan orang ramai juga masih mempunyai keinginan untuk mengetahui perancangan bosku. Saya nak sebut dalam podcast Keluar Sekejap mengenai pandangan saya dan pendengar pun tahu pandangan saya selepas kekalahan pada 2018, yaitu PRU 14 berkenaan bosku, tetapi saya katakan bosku masih menjadi kekuatan yang perlu diambil kira. Ujar beliau yang dikenali sangat kritikal terhadap Najib khususnya selepas kekalahan Teruk UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU 14. Jadi saudara-saudara, kenyataan KJ ini sudah pasti mengejutkan dan membuka mata ramai pengundi. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.